Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini, dalam satu lagi kisah seram di Markas Puaka. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, malam ni saya ada lebih kurang dalam 3 cerita lah kot yang saya nak kongsikan dengan anda semua, dan ini adalah kisah yang pertama. Okay, kisah yang pertama ni kisah berkenaan dengan Din, Tam, Man dan juga beberapa lagi kawan karib. Dan diorang ni memang sangat-sangat rapat dan diorang selalu orang kata habiskan masa bersama. Tak kisahlah pada waktu sekolah ke, lepas waktu sekolah ke, cuti sekolah ke, diorang memang akan selalu together. Dan kisah ni berlaku lebih kurang pada tahun 1970 macam tu. Jadi pada waktu tu si Din ni pun tertanyalah dekat kawan-kawan dia, guys, Sabtu ni kan cuti sekolah, jadi ke kita nak pergi mandi sungai ni? Lepas tu si Tam pun jawab, mana boleh tak jadi bro, kita kena wajib mandi sungai ni. Jadi budak-budak lain ni pun setuju lah. Lepas tu si Man pula tanya, okey, kalau kita nak mandi sungai tak ada hal, tapi kita nak main game apa ni? Lepas tu si Din pun jawab, alah macam biasalah bro, acilut dalam air lah. Dia cakap macam tu. Okey guys, acilut dalam air ni, cara main dia senang je. Mula-mula, seorang akan jentik jari kat dalam air. Kalau katakan dia jentik jari dia dekat dalam air dan air tu berbunyi, okey, ataupun mengeluarkan bunyi, kira dia selamat lah. Sampaikan ada satu orang yang buat benda tu tak bunyi. So basically kalau katakan benda tu tak bunyi, dia kalah dan dia kena kejar yang lain yang berada dekat dalam air. Dan aksi ni orang kata yang paling best sekali. Dapatlah kita tengok kan macam-macam aksi, lompatan dekat atas kepala, terjun tiruk dan sebagainya ni. Jadi pada waktu tu lebih kurang macam hari Sabtu macam tu lah. Hari Sabtu tu diorang berkumpul dan diorang pun menujulah ke sungai yang diorang janjikan ni. Bila dah sampai kat sana, 88 orang ni ataupun 88 sahabat karib ni semua bersetujulah nak main acilut dalam air ni. Jadi bila semua dah setuju, diorang pun masuklah dekat dalam sungai tu, mainlah acilut dalam air ni. Jadi sesi jentik-menjentik dekat dalam air ni pun berjalan, kan? Jadi bila diorang main benda-benda macam ni, of course lah, semua happy lah, gelak ketawa, kan? Berdekah sana, berdekah sini. Tengah diorang seronok diorang main kan, daripada seorang sampai turn si Tam ni. Tam pun try, pap, tak bunyi. Bila tak bunyi, habis lah, kawan-kawan dia semua gelak lah, ejek dia macam-macam cerita, kan? Jadi si Tam ni mampu tersengih je lah, kan? Bila kawan-kawan dia duk ngejekkan dia, duk membahan dia, kan? Biasalah. Jadi budak-budak lain semua dah masuk dalam air. Jadi bila diorang dah masuk dalam air ni, seorang daripada member diorang ni pun cakap lah, okay Tam, kita orang dah ready, dia kata, kan? Jadi si Tam ni pun tak ada cerita banyak, terus terjun lompat masuk dalam air nak tangkap kawan-kawan dia yang lain. Bertempiagan budak-budak ni lari dalam air ni. Ada yang melompat, ada yang menyelam. Basically diorang ni jadi macam tu sebab diorang nak larikan diri daripada si Tam ni. Lepas tu dengar si Din ni daripada berjauhan, Tam, aku kat sini ya Tam, dia kata kan. Acah-acah si Tam ni. Jadi si Tam ni tak ada cerita banyak, dia pun cubalah untuk melompat ke arah Din. Dan masa tu si Din lompat dan selam dekat dalam air. Jadi si Tam macam malas nak tunggu, okey, dia pun pergilah kejar orang lain juga. Memang kecoh gila kat situ. Dan tiba-tiba salah seorang daripada kawan diorang ni nama dia Lan. Jadi Lan pun tanya, Tam, Man, si Din mana? Dia kata tuan. Barulah diorang perasan yang Din tak ada kat situ. Jadi si Lan ni pun jerit lah, Din, kau kat mana ni? Dia cakap, kan? Tapi Din masih lagi tak kelihatan kat situ. Lepas tu si Tam ni pun cakap lah, tadi last kan aku nampak Din duduk dekat akar pokok jejawi tau, sebelum aku ke arah dia tadi, kan? Lepas tu dia pun terus terjun dan selam kat situ. Pokok jejawi yang ada dekat sungai tu dia memang agak besar, dan akar pokok jejawi tu dah orang kata dah masuk ke dalam air.
Dan kat situlah tempat yang paling strategik, yang paling seronok untuk menyelam dan juga sembunyi. Sebabkan dekat bawah akar tu ada lubang untuk menyembunyikan diri. Jadi kawan-kawan dia yang lain ni semua selam lah. Selam ke arah pokok jejawi tu. Tapi masih tak kelihatan kelibat si Din ni. Dah 3 jam cari, masih lagi tak keluar. Dan diorang pun ambil keputusan untuk balik. Bila diorang balik, diorang nak beritahu kepada keluarga si Din ni. Memang kecoh lah masa tu kan, tentang kata cerita Din hilang dekat sungai. Tok Imam, Tok Bilal, anggota polis semua dibawa pergi ke sungai. Jadi pada waktu tu, Imam Murad mengarahkan pada Bilal Chon ni. Okay? Haji Chon lah, kita panggil Haji Chon ni, untuk azan. Haji, minta tolong azan sikit Ji. Jadi si Haji tu pun azan. Azan pun dah berkumandang lah dekat area kawasan sungai tu. Memang sunyi ketika tu guys. Hanya kedengaran bunyi suara arus sungai je. Dan mata masing-masing masa tu meliar kiri ke kanan mencari kelibat si Din ni. Jadi si Imam Murad ni pula terkumat kamit duk bacakan sesuatu. Kadang-kadang bila dia tengah-tengah baca tu, kadang-kadang dia duk giling-giling kepala dia. Jadi bila Tuan Haji dah habis azankan kawasan tu tadi, tiba-tiba si Imam Murad ni, diorang ni tak nak lepaskan Din lah. Kata dia Din akan dilepaskan bila tiba ketikanya, cuma kita je yang tak tahu bila. Setakat ni diorang kata yang diorang akan jaga Din. Jadi bila Imam Murad cakap macam tu, mak pada si Din pun tanyalah, jadi Imam macam mana dengan anak saya Imam? Dan pada waktu tu, salah seorang daripada anggota polis mencelah. Cakap, kak macam ni lah kak, kita akan letakkan beberapa orang pemuda kampung dan juga beberapa orang anggota polis dekat kawasan sungai ni. Tapi kalau ada apa-apa berita, nanti diorang akan maklumkan lah. Jadi pada waktu tu, Haji Murad pun buka mulut. Dia kata, Mak Tun baliklah dulu. Malam nanti kita buat solat hajat. Kita minta pertolongan daripada Allah. Moga-moga Din selamat. Kan? So Mak Tun pun setuju dan dia pun bergerak pulang walaupun hati dia agak berat masa tu. Kelihatan juga pada waktu tu anggota polis orang kata tengah ambil report daripada rakan-rakan yang lain tentang kejadian yang menimpa si Din ni. Jadi pada malam tu dekat sebuah masjid, diorang buat solat hajat. Kan? Dan Imam Murad minta semua para jemaah berdoa semoga si Din ni dapat dipertemukan. Dan Mak Tun ataupun mak kepada Din ni pun tak putus-putus asa kan? Tak putus-putus berdoa pada malam tu. Kata, Ya Allah ya Tuanku, Engkau peliharalah anak aku Din. Pulangkanlah dia kepada kami dalam keadaan apa sekalipun. Aku reda denganmu ya Allah. Kan? Mengalir air mata Mak Tun ni. Sebab apa tahu? Sebab itu sajalah anak yang dia ada bersama arwah suami dia Isa ni. Jadi pada malam tu Mak Tun bermimpi. Kan? Dia dah balik rumah tu, lepas tu dia bermimpi. Dia bermimpi dia terjumpa dengan Din dan panggil si Din ni. Dan pada waktu tu, dalam mimpi tu Din pakai baju serta seluar warna putih. Jadi si Din pun panggil mak dia ni, Mak, panggil. Jadi bila dekat dalam mimpi tu, mak dia pun macam, ya Allah Din, baliklah Din, dia cakap. Lepas tu mak dia tersedar. Dan bila mak dia tersedar daripada mimpi tu, menangis, teresak-esak mak dia menangis ni. Jadi keesokan paginya tu, mak dia pergi jumpa dengan Imam Murad untuk bertanyakan khabar tentang anak dia ni. Kan? Tapi masih lagi tak ada berita. Jadi pada waktu tu, Imam Murad pun macam pujuk lah balik dekat mak dia. Dia kata, InsyaAllah, malam ni kita akan buat lagi solat hajat. Jangan putus asa je kak. Kita teruskan berdoa, dia kata. Jadi mak dia pun nak cakap apa dah. Itu je orang kata benda yang dia ada. Kan? Jadi pada malam tu, Mak Tun tertidur. Mimpi yang sama juga. Din yang berseluar serta baju putih panggil mak dia ni. Mak, Din nak balik mak, dia cakap. Dan pada waktu tu, Mak Tun terus tersedar tu. Dia tersedar, terkejut ni. Dan dia terus bangun, pergi ambil uduk. Lepas tu dia terus buat solat hajat. Dia buat solat hajat. Lepas dah habis solat hajat semua ni, dia pun doa lah. Dia kata, Ya Allah, kau peliharakanlah anakku Din, Ya Allah. Pulangkanlah dia ke pangkuan kami, Ya Allah. Kan? Dan secara tiba-tiba guys, guruh tiba-tiba berdentum dekat luar diikuti dengan angin yang sangat-sangat kencang tau. Jadi bila jadi keadaan macam ni, Mak Tun ni macam agak risau. Macam mana keadaan anak dia kalau hujan lebat dengan angin kencang macam ni kan? Dan hati dia dah mula rasa sebab masa tu. Rasa sedih lah. Lepas tu dia berdoa lagi. Dia kata, Ya Allah, pulangkanlah Din ke pangkuan aku, Ya Allah. Dialah satu-satunya anak aku. Kau terimalah doa aku ni. Kan? Teresak-esak, menangis-nangis dia dekat tikar sejadah tu. Dan secara tiba-tiba, lepas dia dah habis solat hajat apa semua ni, terdengar
pintu dekat luar ni diketuk. Tok, 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 tok. Jadi masa Mak Tun buka pintu, dia nampak Imam Murad dekat depan pintu. Tun, ada beberapa orang pemuda bagi tahu hujan lebat sekarang ni. Air sungai pun deras sangat. Pokok jejawi dekat sungai tu pun dah tumbang. Tapi diorang kena balik dulu sementara nak tunggu hujan reda ni. Jadi bila Mak Tun dengar macam ni, dia macam agak sedih lah. Dan Mak Tun ni seolah-olah macam dah dapat jangka tau apa yang bakal terjadi sebenarnya. Walaupun dia dah bersedia, tapi hati Mak Tun ni macam masih lagi berat. Jadi guys, pada waktu tu semalaman lah Mak Tun tak dapat nak tidur, tak dapat nak lelapkan mata dia kan, fikirkan nasib anak dia ni. Dan secara tiba-tiba dia terdengar tok 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 Tun, tok 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 Tun. Jadi Mak Tun buka pintu. Jadi masa Mak Tun buka pintu, Imam Murad lagi sekali kat depan. Tun, kita dah jumpa Din dah Tun. Dah jumpa Din? Imam, macam mana keadaan Din, Mam? Masa tu si Mak Tun tanyalah, kan? Hidup ke mati ke anak dia? Mam, macam mana keadaan anak saya, Mam? Tun, kamu kena datang tengok sendirilah, Tun. Dan bila Mak Tun dengar macam tu, Mak Tun terus ikut je Imam Murad ni pergi ke sungai. Dan masa dia pergi sampai dekat sungai tu, terkejut Mak Tun tengok keadaan sungai yang dah berubah ni. Batu-batu besar tempat orang kampung basuh pakaian tu dah mula ditolak air. Dan pokok jejawi yang besar tu pun dah tumbang juga. Tapi batang dia ni ataupun akar-akar dia ni masih ada lagi dekat dalam sungai. Lepas tu Imam Murad tanya, Tun, cuba kamu tengok siapa yang duduk dekat atas batang jejawi tu. Tu, cuba kamu tengok siapa tu. Lepas tu Mak Tun tu pun tengok, ya Allah, Imam, anak aku, Mam, anak aku Din. Dan pada waktu tu, si Din ni dipapah pemuda-pemuda kampung lah untuk naik ke atas lah. Dan Din memakai baju serta seluar warna putih seperti apa yang dimimpikan oleh Mak Tun ni. Dan Din ni pula, dia seolah-olah macam tak tahu dan tak sedar apa benda yang dah jadi kat diri dia ni. Jadi nak dijadikan cerita, si Din ni pun dibawa balik ke rumah dia ni. Dan orang ramai pun turut pergi ke rumah dia lah. Sebab apa? Sebab diorang semua sibuk nak tahu juga apa benda yang dah jadi ni. Lebih-lebih lagi kawan-kawan si Din lah, si Tam, si Man, Lan kan. Jadi bila si Tam, Man, Lan dengan kawan-kawan dia ada kat rumah Din ni, si Man ni tanya dekat si Tam, Tam, pelik jugalah Tam, si Din ni masa kita mandi kan dia pakai seluar pendek, dia tak pakai baju masa dia tengah hilang tu kan. Tapi ni bila dah jumpa, dia pakai baju dengan seluar putih pula tu, tak basah pula tu. Lepas tu si Tam pun macam, lah, aku pun fikir benda yang sama juga ni, macam nak heran juga aku ni, kata. Jadi pada waktu tu Imam Murad ada membacakan sesuatu untuk pulihkan kembali ingatan Din ni. Dari mulut Pak Imam ni terkumat kami duk bacakan sesuatu. Lepas tu dia sapukan dekat tangan dia, dia baca, dia sapukan dekat tangan dia. Lepas tu dia lap kat muka Din sambil-sambil dia tepuk belakang dia ni. Pop, 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 pop. Dan masa tu Din macam tersedar tau. Lepas tu dia macam terpinga-pinga, dia tengok macam, apa hal ramai sangat kat rumah aku ni kan. Lepas tu si Din ni pun buka mulut, Mak, apa dah jadi ni, Mak? Apa pasal ramai sangat orang ni, Mak? Lepas tu Pak Imam, Din, cuba cerita apa yang berlaku tempoh hari ketika mandi kat sungai tu. Lepas tu si Din ni macam termenung. Dia termenung sambil-sambil dia cuba untuk ingat balik lah apa benda yang dah jadi ni kan. Lepas tu si Din cakap, masa Tam nak tangkap saya terus terjun dan selam sampai ke dasar sungai. Tapi saya heran juga sungai tu dalam sangat. Padahal saya tahu yang sungai tu setakat paras dada je, Mam. Kita orang yang kat situ memang berada kat situ memang elok je. Dan saya hampir lemas tapi saya tahan nafas lalu naik ke atas. Tapi bila saya naik ke atas, saya macam agak heran sebab keadaan sungai tu macam dah berubah. Ada macam surau yang cantik. Lepas tu dengar juga ada orang macam bagi azan, Mam. Dan saya ni diberi persalinan putih daripada seorang wanita yang memakai jubah putih. Jadi saya macam pelik. Macam mana pula pergi kawan-kawan saya ni semua. Tapi Mam, saya cakap, Mam, tempat tu cantik sangat, Mam. Air dia bersih. Ikan-ikan yang ada dekat dalam air tu semua boleh dipegang. Jinak-jinak semua dia. Lepas tu tak lama lepas tu saya dibawa masuk ke surau. Kan? Dan saya diminta untuk menyalin baju dan jemaah bersama.
Ramai juga masa tu kanak-kanak yang berjemaah kat situ. Semua berjubah putih. Jadi lepas pada solat, saya ada jamu makanan. Saya tak ingat makanan apa mam, tapi memang sedap sangat-sangat. Tapi yang saya ingat, ikan. Ikan tu dia macam ikan geli. Dan masakan dia memang sedap sangat-sangat mam. Lepas tu Mak Tun masa tu dengar lah cerita Din ni kan. Lepas tu Mak Tun ni sempat lah bergurau dengan anak dia. Amboi Din, punya sedap makan kat situ sampai lupa kat Mak ke? Oh Mak, ni Din nak cakap ni. Masa Din tengah makan ikan geli tu semua, Din macam terdengar suara Mak panggil Din, tapi Din cari tak jumpa. Jadi imam dekat surau tu cakap yang Din dah tersesat dan suruh Din habiskan makan dulu. Lepas Din dah habis makan, baru diorang nak hantar Din balik pada waktu petang macam tu. Jadi bila dengar cerita macam ni, si Imam Murad ni macam angguk-anggukkan kepala dia. Lepas tu si Din ni sambung lagi. Mak, kata imam kat situ, kalau Din nak datang, tunggulah dekat pokok jejawi. Nanti ada yang akan datang bawa Din ke tempat tu. Tapi diorang ni Mak, tempat diorang ni tak sama dengan kita lah Mak. Tempat kita ni kan macam kecoh-kecoh sikit kan. Tempat diorang Mak, tenang Mak. Jadi bila si Din cakap macam ni, si Imam Murad ni pun mencelah. Din, itulah sebenarnya alam di sebalik mata Din. Alam yang kita tak nampak, tapi diorang nampak dekat kita. Kehidupan diorang dengan kehidupan kita pun berbeza Din. Diorang ni daripada keturunan jin, manakala kita ni manusia Din. Jadi masa Imam Murad cakap macam ni, si Man dengan Tam ni terdengar tau. Lepas tu si Man ni duk bisik dekat Tam. Tam, aku tak faham lah apa benda yang Imam Murad ni cakap. Aku pun sama tak faham ni. Apa kata kau cuba tanya Imam? Lepas tu si Man ni pun macam, okey. Pak Imam, apa maksud Pak Imam dengan alam di sebalik mata ni? Kami tak faham lah Pak Imam. Jadi si Man ni beranikan diri dia lah untuk tanya dekat Pak Imam ni. Jadi Imam Murad ni masa tu senyum je. Alam dekat sebalik mata ni maksudnya alam yang kita sebagai manusia ni tak dapat nak melihat dengan mata kasar. Hanya orang yang tertentu je yang Allah izinkan untuk melihat benda-benda macam ni. Jadi pada waktu tu lah baru si Man, Din dan juga Tam faham dengan apa maksudnya dengan alam di sebalik mata ni. Jadi pada waktu tu si Din pun cakap lah kat mak dia, Mak, Din pergi sana sekejap je Mak, bukannya lama pun kan. Lepas tu si Man mencelah, Din, sekejap kau cakap Din, 3 hari kot kau hilang Din. Jenuh kita orang cari kau ni, 3 hari 3 malam cari kau ni, baru sekarang jumpa. Nasib baik diorang nak hantar kau balik sini Din. Kalau diorang tak hantar balik, tak kenaya Din. Jadi guys, nak dijadikan cerita kan, kalau katakanlah si Din ataupun kawan-kawan dia yang lain semua pergi balik ke sungai tu, si Din ni mesti akan duduk dekat atas batang pokok jejawi yang tumbang tu, dan dia akan mengelamun dekat situ. Dia akan mengelamun kat situ seolah-olah tengah orang kata cuba mengingati sesuatu. Tapi kawan-kawan dia yang lain ni semua akan biarkan je lah. Biarkan je Din duduk kat situ dan tak nak ganggu Din ni. Yang penting si Din ni tetap bersama dengan dia orang. Jadi lama kelamaan tempat tu dah jadi macam tempat yang terbiar. Ya, dulu tempat tu merupakan tempat anak muda kampung mandi-manda kat sana, basuh baju kat sana, kan? Tapi disebabkan pada malam tu, malam yang hujan lebat tu, benda tu seolah-olah macam mengubah segala struktur sungai tersebut tau. Pokok-pokok mula tumbuh dan akhirnya tutup pemandangan sungai yang suatu ketika dulu penuh dengan gelak ketawa anak-anak muda ni. Macam cerita yang pertama ni. Apa pendapat korang tentang cerita yang pertama ni? Saya rasa pendapat saya dalam cerita yang pertama ni berkemungkinan dia dah masuk ke alam bunian lah kot. Kan? Alam bunian, wallahualam, kita pun tak tahu. Okey, itu adalah cerita yang pertama guys. Okey guys, ini adalah cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni ada seorang budak lelaki nama dia Syam. Okey, seorang remaja yang liar, yang selalu keluar berpoya-poya, ronda-ronda dekat sekitar bandar sampai ke lewat malam. Dan ini adalah kisah seram yang pernah dialami oleh Syam pada ketika tu. Jadi kisah ni berlaku hampir 2 tahun lepas. Pada satu malam ni, si Syam dengan kawan-kawan dia ni, iaitu Leman, Kai dan juga Vincent. Leman, Kai dan juga Vincent, diorang ni tengah lepak-lepak dekat bawah
sebuah pokok ni. Kan? Tak jauh daripada tempat diorang lepak ni, ada satu bangunan tinggal. Bangunan tinggal dan juga bangunan yang macam agak usang. Yang orang kata yang tak digunakan lagi lah. Jadi si Leman ni pun pergi cabar si Syam ni kan, untuk masuk bangunan tu. Syam, kalau kau betul anak jantan Syam, aku cabar kau Syam, kau masuk bangunan tu, lepas tu kau ambil gambar sekeliling kawasan bangunan tu. Jadi si Leman ni bila dah cabar si Syam tu, dia macam ketawa lah kan, seolah-olah macam mempersendakan si Syam ni. Lepas tu si Syam ni macam, yelah anak jantan kan, okey aku sahut cabaran kau ni. Ni anak jantan lah. Anak jantan pantang dicabar, dia cakap. Jadi si Syam ni pun dengan berani dia sahut cabaran tu. Walaupun Syam dah tahu macam mana keadaan bangunan tu dengan keadaan keras bangunan tu. Sebab apa? Sebab Syam teringat pesanan daripada ayah dia yang mengatakan bahawa tempat tu tak ada siapa yang boleh masuk ke bangunan tu selepas pada pukul 7 malam. Jadi si Syam ni pula dengan selambanya tak menghiraukan langsung nasihat bapak dia ni, terus pergi masuk bangunan tu dengan berbekalkan lampu suluh dan juga handphone untuk ambil gambar masa tu. Jadi bila Syam ni dah mula melangkah dan nak masuk bangunan tu, bulu roma dia semua dah mula meremang guys. Meremang dengan hanya melihat keadaan bangunan tersebut. Dia tengok bangunan tu je, bulu roma semua meremang. Jadi dalam keadaan yang sedikit orang kata goyang, sedikit goyang, si Syam ni pun mulalah masuk bangunan tu dan mulalah ambil gambar sekeliling kawasan bangunan ni. Jadi bila dia dah ambil gambar dan sebagainya, dia dah jadi leka lah. Disebabkan dia terlalu leka ni, tanpa Syam sedari, Syam dah jauh berjalan, lebih kurang dalam 15 minit berada dekat dalam bangunan tersebut guys. Dan pada waktu tu, badan Syam ni dia merasa macam ada macam-macam benda yang sedang perhatikan dia guys tu. Jadi pada waktu tu si Syam ni pun macam kelang kabut lah, macam aku nak kena keluar tempat ni kan. Jadi dia pun carilah jalan keluar. Dan masa dia nak keluar tu, si Syam ni pandang nak balik belakang sambil menyuluh-nyuluh lah dekat bahagian belakang sementara dia nak keluar ni. Dan masa dia menyuluh tu, dia dapat melihat ada beberapa makhluk yang macam manusia berpakaian serba putih tengah melambai-lambai ke arah dia ni, seolah-olah memanggil dia datang balik kan, macam panggil kan. Bila Syam nampak benda ni, meremang bulu tengkuk dia ni. Dan dia pun dengan sekuat hati dia, tak cerita banyak lari keluar daripada bangunan tu, dah tak nak tengok belakang lagi dah. Jadi bila dia sampai je dekat tempat kawan-kawan dia yang tengah lepak ni, dia bagi telefon bimbit dia dekat Kai dengan si Leman ni untuk tengok gambar-gambar yang dia dah ambil dekat dalam bangunan tu. Tapi guys, agak orang kata bad luck juga untuk si Syam ni. Sebab apa? Sebab semua gambar-gambar Syam ambil daripada handphone itu semua macam hilang daripada handphone itu, seolah-olah macam dah di-delete oleh seseorang kan. Jadi selepas pada kejadian tu, Syam bertekad lah. Syam bertekad untuk menjadi seorang budak yang baik, yang mendengar kata mak ayah dia, supaya tak masuk lagi tempat-tempat yang bukan-bukan ni. Cerita pendek je guys, cerita nombor 2 ni. Tapi bagi saya agak seram jugalah sebabkan dia masuk ke kawasan bangunan yang orang kata bangunan tinggal kan. Bangunan tinggal betul siap boleh ambil gambar. Tapi sekarang ni persoalan dia, siapakah ataupun apa benda yang dia nampak sebenarnya? Nampak orang panggil-panggil dia ni kan. Itu cerita yang kedua guys. Jom tanpa masa, kita dengarkan kisah yang ketiga. Okay guys, cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni aku nak ceritakan tentang seorang budak yang kita namakan dia sebagai Mazni. Budak Mazni ni umur dia 17 tahun yang tengah nak ambil SPM. So pada malam tu, si Mazni ni dia tengah study dekat dalam bilik dia lah. Masa tu family dia dah keluar. Mak dengan ayah dia dah keluar pergi kenduri. Dan mak dia pun pesan dekat dia. Dia kata yang macam mak dia akan balik lambat dan make sure pintu rumah semua sentiasa kunci dan sebagainya lah. Jadi bila mak dia dah gerak, si Mazni pun kunci rumah dan sebagainya. Tutup lampu dekat hall apa semua ni dan dia pun pergilah naik bilik. Dan masa dia naik bilik, dia pun kuncikanlah diri dia dalam bilik. Dan dia buat orang kata study revision ataupun dia buat ulang kaji pelajaran dia dekat dalam bilik lah. Jadi dia tengah buat ulang kaji pelajaran dia dekat dalam bilik ni. Dan secara tiba-tiba ada satu bunyi macam dentuman petir ataupun dentuman guruh yang sangat kuat tau. Pam! Kuat gila. Jadi si Mazni macam Allahuakbar. Terkejut lah dia. So dia macam dah rasa cuak tau. Sebabkan apa? Dia macam terlalu terkejut sampaikan dia rasa takut. Jadi macam apa aku nak buat ni, dia kata. Jadi apa yang dia buat, dia tutup buku dia. Lepas tu dia pun keluar daripada bilik dia. Dia keluar daripada bilik dia dan dia turun ke bawah lah. Dia turun ke bawah, dia lepak dekat hall. Dia lepak kat hall.
Sambil-sambil duduk dekat atas dekat atas sofa lah. Sambil duduk atas sofa, sambil-sambil peluk kaki dia sendiri kan, duduk atas sofa tu. Dan masa tu dia tengah nak tengok TV lah, tengah nak tengok TV. So dia pun ambil remote, dia pun buka TV. Jadi masa si Mazni tengah layan tengok movie ni kan, secara tiba-tiba dia terdengar ada orang ketuk pintu tau. Tok 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 tok. Mula-mula dia tak nak layankan sangat, tapi makin lama makin kuat ketukannya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Jadi si Mazni ni bangun daripada sofa dia, terus pergi dekat pintu utama dia. Dia pun buka. The moment dia buka pintu, okay? So basically nak bagikan gambaran kat korang, dia buka pintu ni, dekat depan pintu papan tu dah ada grill lah. Dia buka pintu. Dia tengok, tak ada orang kat luar. Lepas tu dia tengok dekat gate depan. Dekat gate depan, so basically masa mak dia keluar, gate depan tu tak tutup. Depan tutup pula. Kan? Tak apalah. Dia pun tutup balik. Dia baru je nak lepak balik kat sofa tu, baru lebih kurang dalam 1-2 tapak nak pergi balik ke sofa tu, terdengar lagi sekali tak 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 tak. Jadi macam siapa pula datang ni tengah-tengah malam ni kan. Lepas tu dia pun pergi balik dekat pintu tu. Dia pun buka. Dia buka pintu. Masa dia buka pintu tu, dia nampak ada seorang perempuan lebih kurang umur dalam 20 lebih lah. Keadaan basah kuyup Keadaan basah kuyup, tengah pegang baby, berdiri tercegat dekat depan pintu rumah dia ni. Kan? Dia nampak perempuan ni, lepas tu dia macam pelik. Ya, ada apa? Dia cakap kan. Dia kata, dik, minta maaf dik, kereta akak rosak, terlanggar divider jalan dekat simpang sana. Kalau akak nak tumpang berteduh dekat sini sekejap, boleh tak dik? Dekat porch rumah adik ni pun tak apalah. Cakap macam tu. Jadi si Mazni pun, boleh kak, boleh kak. Kak duduklah kak, dia cakap kan. Jadi bila dia dah cakap dekat perempuan tu macam tu, jadi perempuan tu pun duduk je kat situ, tapi dalam keadaan kesejukan lah perempuan ni dalam keadaan kesejukan. Jadi bila dia nampak perempuan ni macam menggigil kesejukan dengan baby dia yang macam kesejukan lah kan, tapi baby dia diam je lah kesejukan. Si Mazni pun buka mulut pergi offer. Dia kata, kak, saya nak tanya ni, akak nak masuk dulu ke? Tengok akak ni macam kesejukan yang macam ni kan. Tak apalah dik, akak duduk luar je. Tak apa kak, tak apa. Akak masuk dalam, akak duduk dekat sofa ni. Kejap lagi saya cari pakaian untuk akak. Kesian akak ni, tengok akak ni macam dah lencun macam ni kan. Lepas tu si Mazni ni pun pergilah cari pakaian. Sambil-sambil dia pelawa lah perempuan ni masuk. Dan si Mazni ni pergilah cari pakaian dan juga tuala lah, supaya dia dapat keringkan badan dia, dapat selimutkan baby dan sebagainya lah. Dan pada waktu tu, lepas si Mazni dia dah cari pakaian dan sebagainya ni, si Mazni pun bergegas juga ke dapur untuk menyediakan minuman panas untuk diorang ni. Lepas tu si akak tu pun cakap lah, dik, akak minta maaf ya, akak menyusahkan adik macam ni, kata. Tak apalah kak, sekurang-kurangnya saya ada kawan kak, dia cakap itu kan. Tapi masa Mazni jawab macam tu, Mazni tu kata macam sambil-sambil menjeling lah dekat baby yang perempuan tu kendung. Sebab apa? Sebab baby tu senyap je daripada tadi, tak nangis, tak kan? Mungkin dah tertidur agaknya lah. Jadi masa perempuan tu tengah duduk kat situ, tak banyak benda yang diorang bualkan pun. Walaupun ditanya macam-macam oleh si Mazni ni, tapi mulut perempuan tu seolah-olah macam berat nak berkata-kata tau. Dan perempuan tu lebih senang duduk sorang-sorang, menyendiri sorang-sorang. Mungkin ada masalah kot perempuan ni. Tapi bila si Mazni ni tengok muka perempuan ni, dia seolah-olah macam muka orang yang tengah bersedih lah. Tengah lepak dekat situ, tiba-tiba perempuan tu macam, dik, minta maaf dik, akak nak kena pergi sekarang. Jadi perempuan tu terus bangun, terus gerak keluar dekat pintu depan tu. Masa dia gerak keluar kat pintu depan, tangan perempuan tu sempat tarik pintu tu supaya pintu tu tutup, gerbang, tutup kan. Jadi si Mazni ni macam, apa hal ni? Tiba-tiba perempuan ni terus gerak kan. Tak sempat nak tanya apa-apa, tak ada terima kasih, tak ada apa, terus gerak. Jadi Mazni macam, entah lah. Dan tak sampai seminit, tiba-tiba terdengar bunyi orang ketuk. Tok 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 tok. Jadi si Mazni pun pergilah buka balik pintu. Sebab dalam kepala otak dia macam, ini mesti confirm kakak tu tadi punya kan. Confirm dia tak boleh nak gerak balik. Sebab apa? Hujan masih lebat lagi masa tu. Masa si Mazni ni buka pintu, punya terkejut si Mazni ni. Sebab apa? Dia nampak seorang perempuan yang pecah kepala dia, yang berlumuran darah, sedang menggendong ataupun tengah mendukung seorang baby, tengah berdiri tercegat dekat depan muka dia ni. Muka perempuan tu memang menakutkan guys. Dan dia ni seolah-olah berada dalam keadaan yang sangat-sangat sakit dan perlukan bantuan.
Jadi bila si Mazni nampak benda ni menggeletar masa tu. Menggeletar, takut dan akhirnya dia pun pingsan terus. Jadi nak jadikan cerita, masa Mazni buka mata dia ni, sayup-sayup terdengar suara daripada mak dia ni tanyakan pada Mazni ni apa benda yang dah berlaku sebenarnya. Jadi si Mazni ni tak mampu nak menjawab apa-apa tau. Dia diam je. Kan? Dan pada waktu tu dia peluk mak dia kuat-kuat, menangis-nangis kat mak dia. Kan? Jadi pada keesokan hari tu, tengah-tengah sarapan pagi apa semua ni, jadi mak dia pun buka lah mulut kan, menceritakan pada si Mazni ni tentang ada satu kemalangan ngeri yang berlaku dekat simpang dekat depan rumah dia orang ni. Jadi mak dia pun cakap lah, kakak tahu tak semalam ada aksiden, kesian mak tengok. Mak tengok driver perempuan tu dengan baby dia meninggal kat tempat kejadian. Itu yang kita orang terlewat sampai rumah semalam kak. Jadi bila si Mazni dengar macam ni, terus berdebar-debar dia. Jadi guys, debaran jantung si Mazni ni bertambah tau. Masa tu bapak dia tengah baca surat khabar. Baca surat khabar. Aksiden semalam bapak tengok ni kan. Ni lah. Aksiden semalam ni lah. Cuba tengok gambar. Gambar perempuan tu dengan baby tu ada dekat dalam surat khabar ni. Lepas tu dia hulurkan surat khabar tu kat Mazni. Dan masa tu, tangan Mazni ni menggigil guys. Menggigil nak ambil surat khabar yang dihulurkan oleh bapak dia ni. Memang, orang kata memang sah. Perempuan tu lah yang datang kat rumah dia semalam, yang minta berteduh dekat rumah dia ni. Itulah perempuan dia. Seram juga cerita yang last ni, mengemang-gemang. Saya baca daripada tadi ni mengemang-gemang, cuma malas nak tunjuk kan. Kita kenalah tough sikit. Okay, so saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Dan insyaAllah mungkin di masa akan datang kita akan berkongsikan lagi tentang kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Okay, jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel Segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.